Melati kuntum tumbuh melata, sayang merebah di pohon cemara. Assalamualaikum mulanya kata, awal bismillah membuka bicara. Cantik sungguh tidak terperi, tak terlalu muda atau tua. Nur Isyati nama diberi, asalnya dari bahasa Melayu 2. Video ini dihasilkan bagi melengkapkan tugasan pembintangan bagi subjek PKES 3103 iaitu pemakanan dan kesejahteraan. Saya memilih topik 8 iaitu tentang amalan pemakanan dewasa dan warga emas. Menerusi sebuah laman web kesihatan, secara purata setiap lelaki dan perempuan dewasa memerlukan jumlah kalori yang berbeza iaitu jika lelaki 2000 hingga 2500 kilokalori sehari dan bagi perempuan dewasa 1600 hingga 2000 kilokalori sehari. Manakala bagi golongan warga emas pula, setelah saya membuat carian di internet, kebanyakannya menyifatkan bahawa tiada jumlah kalori yang tetap dan selaras bagi golongan warga emas iaitu yang berumur 50 tahun ke atas. Hal ini dikatakan demikian kerana jumlah kalori yang diperlukan oleh seseorang individu yang bergelar warga emas adalah berpandukan dengan peringkat umurnya, berat badan, faktor fizikal serta sejarah rekod kesihatannya. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pengambilan makanan bagi golongan dewasa dan warga emas. Antaranya termasuklah kurang kandungan vitamin atau kalsium tambahan, tabiat pemakanan yang tidak betul, pengambilan makanan segera dan pengambilan makanan yang berperisa, berlemak serta makanan yang terlalu manis ataupun masin. Sudah menjadi lumrah manusia di mana setelah memasuki fasa warga emas, penyakit-penyakit kronik seperti darah tinggi, diabetes, osteoporosis, susuk berat badan, obesiti, sembelit, anemia dan banyak lagi sering dihidapi oleh golongan warga emas ini. Hal ini kerana faktor umur mereka yang telah berusia menyebabkan ketahanan badan mereka semakin merosot dan sistem imunisasi mereka melemah. Mereka juga sering mengalami kesukaran untuk memilih menu seharian mereka atas faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan makanan mereka seperti kurangnya keupayaan deria seperti derai bau dan rasa yang menyebabkan selera makan mereka berkurang. Mereka juga sering menghidapi masalah untuk sukar bergerak kerana otot yang semakin melemah kerana kurangnya ketahanan fizikal. Kesukaran ketika mengunyah makanan akibat kehilangan gigi serta kekurangan kepadatan tulang. Secara ringkasnya, tulang mudah rapuh dalam golongan warga emas juga disebabkan oleh kekurangan gizi dan kalsium yang diperlukan oleh badan. Pada pandangan saya, nikmat kesihatan akan menjadi lebih berharga setelah seseorang kehilangannya. Benarlah kata pepatah, lebih baik mencegah daripada mengubati kerana kesihatan bukanlah sesuatu yang dapat dijual beli dan janganlah sesekali kita mensia-siakan peluang yang masih ada. Oleh itu, penghasilan video ini adalah bagi menerangkan cara bagi golongan dewasa dan warga emas untuk merancang menu sihat mereka bagi memastikan keperluan gizi, serat, protein, vitamin dan mineral sentiasa terjaga. Menu yang sihat perlulah disusun dengan baik, contohnya seperti kandungan yang terdapat dalam gambar pinggan sihat Malaysia yang telah saya selitkan dalam slide ini. Mengikut kepada diet SSS iaitu diet suku-suku separuh, dalam sesebuah pengambilan makanan, pinggan tersebut perlulah diisi dengan kandungan 1/4 daripada suku pinggan dengan kandungan karbohidrat dan protein, manakala buah dan sayuran dipenuhkan di bahagian separuh pinggan yang masih lagi tersisa. Pinggan sihat Malaysia menggunakan diet suku-suku separuh ini selaras dengan piramid makanan yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia pada tahun 2020, di mana produk sayur-sayuran dan buah-buahan perlu diambil dengan kuantiti yang paling besar, diikuti dengan karbohidrat, protein dan lemak. Tidak dilupakan juga kandungan air yang disarankan oleh KKM iaitu sebanyak 6 hingga 8 gelas air kosong sehari juga penting bagi memastikan kandungan elektrolit dalam badan sentiasa mencukupi. Kini, menu sihat acap kali disediakan dan diceritakan kepada umum melalui media cetak, elektronik maupun dalam buku ataupun ceramah. Saya juga tidak terkecuali kerana saya juga ingin menerangkan satu contoh menu sihat yang sesuai untuk golongan dewasa dan warga emas. Sedangkan menu saya ialah nasi ikan singgang yang dihidangkan dengan pucuk gajus dan timun serta dilengkapi dengan buah naga dan jus buah naga sebagai pencuci mulut. Nasi sebagai karbohidrat yang membekalkan tenaga utama diikuti dengan ikan singgang sebagai protein. Saya memilih lauk ikan singgang kerana kandungannya serta khasiat yang terdapat dalam lauk tersebut tidak akan hilang kerana masakan ini direbus dengan air, di samping tidak akan menggunakan apa-apa perasa tambahan seperti sos, pewarna, kicap ataupun gula kerana perasa tambahan inilah yang meningkatkan risiko penyakit-penyakit kronik berlaku. Namun tidak dinafikan saya juga ada menggunakan sedikit garam bagi mewujudkan rasa dalam masakan agar dapat menghidupkan selera untuk menikmati sajian ini. Perkara ini tidak akan menjadi masalah kerana kandungan garam yang dimasukkan tidaklah terlalu banyak dan kandungannya boleh diubah mengikut cita rasa masing-masing. Bagi bahagian sayuran, saya mempelbagaikan jenis-jenis sayuran seperti pucuk gajus, bendi dan timun kerana setiap sayuran itu mempunyai khasiatnya yang tersendiri. Misalnya, timun dapat menyejukkan badan dan pucuk gajus dapat menurunkan bacaan darah tinggi serta mengurangkan sakit kencing manis. Dalam menu sihat ini juga saya turut menghidangkan buah naga dan jusnya sebagai pencuci mulut di samping air kosong. Air jus buah-buahan juga turut disarankan oleh KKM kerana tinggi dengan pelbagai khasiat. Saya memilih buah naga kerana di samping mendapat menikmati rasa manis semula jadinya yang enak, kandungan di dalam buah itu sendiri baik untuk sistem penghadaman seseorang. Ianya juga mampu mengawal paras gula dalam darah serta baik untuk kesihatan jantung dan banyak lagi khasiatnya. Selepas ini saya akan menerangkan bahan-bahan yang diperlukan serta cara-cara penghasilan menu ini. Bahan-bahannya ialah
seterusnya, mari kita lihat pada cara penyediaannya. Langkah pertama, kupas dan hiriskan setiap bahan yang diperlukan. Jangan lupa untuk mencuci bahan tersebut sebelum memasak. Langkah kedua, isikan air paip ke dalam periuk agak-agak lebih kurang 3/4 kedalaman periuk. Kemudian, didihkan air tersebut. Masukkan bahan-bahan yang telah dihiris dan dipotong sebentar tadi. Langkah seterusnya, masukkan asam keping serta kacang bendi dan biarkan rebusan itu mendidih sekali lagi. Setelah air rebusan mendidih, masukkan garam secukup rasa agar dapat menambahkan rasa air rebusan supaya tidak terlalu tawar. Setelah bendi kelihatan layu atau lembut, perlahankan api supaya ikan dapat masak dengan sekata dan tidak terlalu lembut ataupun hancur. Akhir sekali, masukkan ikan dan tutup api setelah air rebusan mendidih dan ikan sudah betul-betul masak. Seterusnya, bagi memenuhkan kriteria di dalam menu sihat, saya memilih untuk menanak nasi sebagai karbohidrat di dalam menu sihat saya. Kebiasaannya, tak lengkap sesebuah menu makanan tanpa adanya air di sisi. Jadi, saya gunakan potongan buah naga dan susu berkrim untuk dijadikan jus buah bagi melengkapkan menu tengah hari ini. Tada! Sudah siap menu sihat yang telah diubah sesuai oleh saya bagi orang dewasa maupun warga emas. Selamat menjamu selera.